Sekarang kita kembali daripada 8 sel cerita pasal ovul, ovari tadi tu, kita balik semula ke asal. Okey, macam mana terhasilnya pundi pundi embrio. Okey. Di dalam ovul tadi ada kan perkenalkan integumen duduk luar. Okey, integumen duduk luar. Okey. Ovul di dalam. Tukar color jap. Okey, dia ada satu sel induk pundi embrio. Dia panggil. Ataupun sel, kenapa dia panggil megaspora. Sel induk megaspora. Okey, kedua-dua ni nama salah satu bersifat 2N ataupun diploid. Okey, sekarang ni dia ada satu je satu saja ni, satu sel saja. Kemudian sel induk megaspora ini membahagi secara meiosis. Okay, menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Okay, ayat tu. Sel induk pundi embrio yang diploid menjalani meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Dapat berapa? Satu ayat tu dapat 2-3 markah lalu. Okey. Sampai situ. Itu yang step yang pertama. Kemudian, okey, ni yang nombor 2. 3 sel megaspora akan merosot. Ni gambar seterusnya. Gambar seterusnya. Ni. Ni Okey, 3 sel megaspora akan merosot. Merosot tu maksudnya tak ada dia rosak. Rosaklah. Okey, rosak. Dan hanya satu sel megaspora yang akan berkembang. Okey. Boleh sampai situ Sampai situ. Ini step seterusnya. Next. Ada satu sel tadi kan, megaspora yang N tadi kan. Satu sel megaspora tadi. Okey, jadi nukleus dia, sebab dia tinggal satu sel kan, jadi satu sel dia dah menjadi 4 sel. Nukleus dia membahagi. Ni nukleus. Okey, ni saya tulis ini dulu. Okey. Nukleus sel megaspora membahagi secara mitosis menghasilkan sebanyak banyak ni 3 kali. Okey, awak boleh buat matematik lah. 1 bila ia 1 kan, jadi 2 kan. Okey, kemudian kalau ia buat lagi 1, 2, 3, 4. Matematik gini tak boleh kira ni. Jadi 1, 2, 3, 4 pula. Nanti tak boleh. Nanti saya ajaran sesat kau. Tak boleh. Kita guna ambil konsep ni je dulu. Okey, nukleus sel megaspora membahagi secara mitosis sebanyak 3 kali
menghasilkan 8 nukleus haploid. Ataupun N. Okey, tu. Jadi sekarang ni dia menjadi 8 nukleus. Nukleus. Jangan sekali-kali tulis 8 sel sebab dia hanya satu sel saja yang menjalani mitosis. Bukan satu sel, nukleus di dalam satu sel saja. Okey. Bila ni, okey, bila 8 sel ni kemudian 8 nukleus ini akan menjalani proses kita panggil, dia membeza lah, tapi saya tak berani nak declare perkataan membeza tu, takut dia lari masuk. Okey, dia akan menjadi benda. Akan menjadi 8 nukleus ni akan menjadi 3 sel antipodal, 2 nukleus kutub, 1 sel telur dan 2 sel sinergi. Betul tak kira jumlah 8 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Sekali lagi 8 nukleus sel megaspora menjadi 3 sel antipodal, 2 nukleus kutub, 1 sel telur dan 2 sel sinergi. Okey, berhenti situ dulu. Okey. Sel antipodal. Okey, tidak tahu fungsi dia. Tak tahu apa dia kena wujud 3 ketul situ. Kita tak tahu lagi, saintis tak tahu lagi. Okey. Nukleus kutub. Sekejap saya tengok dulu. Okey, 3 lagi bergerak di hujung untuk 2 sel sinergi dan 1 sel telur. Okey. Jadi hanya yang ini, 1 sel telur ini yang akan disenyawakan. Akan disenyawakan oleh pundi pula dah. Debunga tadi. Akan disenyawakan oleh debunga. Hak ni je. 1 sel telur ini sahaja. Yang lain tidak berkaitan dengan persenyawaan. Tapi kita dah tahu. Kita tengok lepas pada ni apa yang setiap sel yang lain. Yang kita tak tahu fungsi hanyalah 3 sel antipodal. Kita akan tengok apa fungsi nukleus kutub dengan sel sinergi selepas ini.